Terima kasih Mak Menteri, Tuan Yang Bertuah. Kita maklum minggu lalu ada satu perhimpunan aman dianjurkan oleh Viva Palestina yang mana ada sedikit kontroversi yang ditimbulkan oleh penganjur pengurusinya Dr. Musa Nordin, ya, yang beliau mengatakan bahawasanya siapa yang bertakbir itu cenderung untuk menjadi orang yang konservatif dan ekstremis. Dan alasan kenapa beliau mengatakan tidak boleh diturunkan sepanduk mengecam Benjamin Netanyahu kerana ini saya dah petik daripada Twitter beliau, ya. Arahan daripada PDRM yang memastikan perhimpunan tersebut dalam boundaries of humanitarian rally dengan izin. Dan PDRM memberi arahan untuk menjaga keselamatan daripada sebarang ucapan yang berbau hasutan dan provokatif supaya tidak lari daripada keamanan perhimpunan tersebut. Jadi adakah ini satu panduan baru dari PDRM untuk protes Palestin yang Menteri Komunikasi pun hadir, atau bagaimana? Adakah kita tidak boleh pada malam ini berhimpun dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan takbir dan juga untuk mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang? Terima kasih. Terima kasih, Macang. Tanggungjawab penganjur yang saya sebut tadi, syarahnya adalah perkara 6 1B. Memastikan bahawa dia, yakni penganjur atau mana-mana orang lain yang berada dalam perhimpunan itu tidak melakukan apa-apa perbuatan atau membuat apa-apa pernyataan yang berkecenderungan untuk mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan di kalangan orang awam, misalnya, ya. Kemudian dia adalah panjang dia punya ni, ya. Baik. Macam merujuk khusus kepada penganjuran Perhimpunan Solidariti Palestin yang dianjurkan oleh Viva Palestina oleh rakan kita Dr. Musa Nordin. Seperti disebut Macang tadi, saya juga pagi ini buat sedikit homework, tengok balik dalam Twitter beliau, Dr. Musa. Saya quote, ya, isu takbir is a non-issue. Katanya Nurul Izzah dan Presiden Ikram Badli Shah said the takbir during their speeches. Many in the crowd did say takbir, which we did not stop. The MC just reminded that this is a multi-religious gathering and we ought to do chants which everyone can join in. Dia sambung, we were hoping to be inclusive in our humanitarian gathering. The chants led by our two performers were very well received and was the most exhilarating time of the rally. So panjang. Jadi gambarannya adalah himpunan itu yang dihadiri kurang lebih 300-400 orang, pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang kecenderungan politik dan sebagainya. Jadi dia nak tunjukkan semangat solidariti. Jadi dalam mewujudkan suasana yang kondusif, dia kemudiannya menyebut bahawa ya, penganjur ada memaklumkan. Tapi kalau soalan asal apakah pihak kerajaan ada tu, saya sebutkan dasar itu saja. Macam isu pokoknya apa? Solidariti kepada rakyat Palestin. Diiktiraf oleh negara yang bersimpati sebagai negara berdaulat, tapi tak ada tanah air. Baik di Gaza atau tebing barat yang asalnya Jordan, Gaza asalnya Mesir. Buminya itu adalah bumi yang dijajah. Itu isu pokok. Isu pokok sekarang apa? Nyawa 2 juta rakyat dia terancam. Tentera Israel sudah berada di sempadan. I think isu pokoknya itu. Isu pokoknya apa? Isu pokoknya mengeluarkan rakyatnya daripada tanah Gaza sekarang ini yang sedang terkepung. Ini yang dibuat oleh Perdana Menteri. Bertemu Sisi, bertemu Erdogan, bertemu Salman, menjadi koordinator bagi pihak ASEAN. Saya fikir itu. Himpunan Solidariti kita galakkan. Malam ni pun ada juga. Macam elok juga hadir sama malam ni. Jadi soal dibenarkan, tidak dibenarkan, takbir dan sebagainya, saya tak fikir itu isu utamanya. Ya, saya Muslim, takbir artinya melaungkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada khilaf di antara kita. Hal ini adalah bagaimana penganjur itu, okay, mengikut budi bicara mereka dan kepahaman mereka. Itu aja. Macam boleh anjurkan 10-20 ribu besok, takbirlah.
Ya, kalau saya ada masa, saya akan ikut serta, saya akan takbir sekuat-kuatnya. Itu saya ingat konteks. Yang Menteri. Terima kasih. Okey, silakan Tuan. Saya lagi. Ya. Ya, Yang Menteri, cuma saya khawatir tentang takbir. Okay, Alhamdulillah, jelas. Cuma isu kita mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penyerang perang. Apakah ada undang-undang antisemitism di Malaysia sehingga kan penganjur Viva Palestina ini tidak yang menghalang sepanduk kecaman yang jelas ke atas Benjamin Netanyahu dan Israel. Jadi ini yang saya, dia salahkan PDRM. Adakah ini SOP terbaru PDRM dalam kes ini atau bagaimana? Ataupun dia khilaf di situ? Saya percaya PDRM tidaklah sebegitu tegas dalam hal ini. Silakan. Baik, seperti saya sebut tadi, ya, macam di Parlimen ini kita tegaskan. Bila saya berdiri, perkara tentang pendirian kerajaan itu saya sampaikan dengan penuh tanggungjawab. Pengiktirafan kita terhadap Palestin, simpati kita terhadap mereka, itu tak ada siapa boleh petikai. Saya percaya Macang dan rakan-rakan sebelah sana memegang pendirian yang sama. Ya, soal kemudiannya apakah boleh atau tidak mengecam Benjamin Netanyahu, pendirian kita juga jelas. Ya, hakikat bahawa kita mengiktiraf perjuangan rakyat Palestin, dengan sendiri kita menidakkan sokongan. Tapi kalau di sana, himpunan 300-400 orang dianjurkan oleh satu pertubuhan, ya, kemudiannya kalau dikatakan mengenakan apa-apa sekatan, the do's and the don't, itu harus dilihat secara fakta kejadian pada momen itu. Dia tidak mencerminkan pendirian sepenuhnya kerajaan hari ini dan sebahagian besar umat Islam yang cintakan keamanan dan perdamaian. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Tuan Yang di-Pertua. Mohon. Saya belah sini pula. Tadi dah habis belah sini dah. Sekarang belah sini pula. Mohon sikit aja. Belah sini dulu. Sikit saya cakap. Sikit aja. Yang berhormat, belah sini pula. Sikit. Yang berhormat, tolong. Tak payahlah bergaduh macam ni. Dia bukan saya berkata, saya nak betulkan sikit. Ada kesilapan Yang menteri. berhormat, saya bagi belah sini pula. Tolong. Menteri bagi saya sikit. Silakan. Sin belajar. Kita ada standing order. Speaker of the House Menteri yang akan pun benar kena atau belajar. tidak. Itu aja. Sekarang giliran sini. Hormatlah. Okey, Tak susah pun memberi hormat pada peraturan Dewan. Itu Baik. aja. Bila berkaitan dengan isu agama, Terima kasih menteri pun kena Yang belajar. di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri ialah sekarang di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, penganjur perlu berikan notis 5 hari kepada pihak polis bila nak menganjur satu perhimpunan aman. Soalan saya, memandangkan situasi seperti yang kita nampak hari ini dengan kita perlu buatkan perhimpunan aman seperti solidariti bersama dengan Palestin dengan agak cepat ni, adakah 5 hari ini masih sesuai dalam konteks hari ini, ataupun kerajaan ada hasrat tak untuk kita turunkan daripada 5 hari mungkin kepada 48 jam, ataupun mungkin ada tak ketua polis ada kelonggaran untuk kita waive keperluan 5 hari ini kalau ada situasi yang perlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Akta Perhimpunan Awam 2012, notis 7 hari. Dipinda 2019, notis dipendekkan kepada 5 hari. Akta Perhimpunan Awam 2012 tak benarkan perarakan, tak benarkan marching. Pindaan 2019 terhadap akta yang sama dibenarkan marching. Okey. Dan keadaan ini sebenarnya jauh lebih baik daripada Seksyen 27 Akta Polis zaman dulu lah, zaman kita dulu. Yang itu kena 14 hari, kena minta kebenaran pihak polis. Akta Perhimpunan Awam cuma perlu notify pihak polis, maklumkan. Yang secara spesifik tadi, terbuat bangkitkan apakah pihak polis bersedia mengurangkan daripada 5 kepada 48 jam. Saya percaya pihak pasukan polis, kepimpinan polis hari ini, mereka akan gunakan kuasa budi bicara yang sesuai dengan keadaan semasa sekarang yang mungkin diamalkan secara case by case, tidak pada sepanjang masa. Sekarang ini, permohonan untuk mengadakan himpunan solidariti ini berlangsung dengan begitu banyak sekali. Saya percaya pihak polis akan mengambil spirit to facilitate rather than to stop. Ya, terima kasih.